babul mighfar, bab topi besi. Bab topi besi, al-mighfar. Setengah ulama mengatakan al-mighfar ini maknanya rantai besi yang berada di dalam topi itu. Dia dipakai sebelum daripada seseorang itu memakai topi besi, dia pakai dulu selapih rantai besi. Tetapi yang lebih jelasnya mighfar itu dengan arti topi besi. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW masuk yakni ke Mekah pada tahun pembukaan Mekah itu dalam keadaan di atas kepalanya ada topi besi. Yakni baginda SAW memakai topi besi. Babul burud wal hibara wal syamlah. Ini bab burud. Burud ini mana selimut, selendang. Hibarah selimut juga yang apa namanya ada bunga-bunga ataupun ada calar-calar padanya. Yang ni batik lah, kita kata berbatik. Syamlah, syamlah itu pun mana kain selimut juga. Jenis-jenis kain selimut lah. Jenis burdah, hibarah dan syamlah. Khabbab berkata, kami mengadu hal kepada Nabi SAW ketika mana baginda berbantalkan sehelai kain selimutnya. Ketika itu Nabi SAW sedang menjadikan kain selimutnya sebagai bantalnya. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya saya berjalan bersama Rasulullah SAW. Ketika itu baginda memakai burdun Najrani. Apa ni kain selimut Najran, kain selimut dari Najran. Walizal hasyiyah, yang mana tepinya itu keras, kasar, tepinya kasar. Fa adrakahu a'rabi, baginda ditemui oleh seorang Arab hulu, seorang Arab hulu lah, seorang Arab yang bukan orang bandar tetapi orang hulu. Fajabadhahu biridaihi jabdatan syadidah. Orang itu menarik baginda, menarik kain baginda dengan kuat sekali, sehingga saya nampak di papan leher Rasulullah SAW bekas tepi kain yang kasar itu. Bila ditarik nampak bekas merah lah, bedai gitu. Kerana kuat tarikannya itu, kemudian dia berkata, wahai Muhammad, suruhlah untuk saya, yakni suruhlah sesiapa memberikan kepada saya sebahagian dari harta Allah yang ada padamu itu. Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun berpaling kepadanya, kemudian dia suka, Rasulullah suka. Thumma amara lahu bi'ata, kemudian baginda memerintahkan supaya diberikan kepadanya pemberian, apa-apa pemberian lah. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, katanya ada seorang perempuan datang membawa satu kain selimut. Sahal berkata, kamu tahukah mal burdah? Apakah itu burdah? Burdah tu gambar dia, kain selimut macam mana? Qala na'am. Orang itu kata Abi Hazim berkata itu syamlah, selimut mansujun fi hasyiyatiha, yang mana tepinya itu diklaim, tepinya itu dijahit dengan baik. Itu maknanya burdah itu, syamlah. Qalat, perempuan itu berkata, wahai Rasulullah, saya sendiri menenun kain ini dengan tangan saya. Tujuannya untuk saya berikan kepada Rasulullah, biar Rasulullah pakai. Rasulullah pun ambil lah, dalam keadaan dia memerlukan kepada kain itu. Fakharaja ilaina, selepas itu dia keluar kepada kami, dan kain itu sudah menjadi kain izar, macam kain yang dipakainya. Izar tu jadi kain, maka macam kita pakai kain plekat ni. Kain ni bukan selimut, dia tidak buat selimut, tapi dia pakai seperti mana kita pakai kain plekat kita. Fajassaha rajulun minal qaum, salah seorang daripada ramai-ramai ini pun jamuh kain Rasulullah SAW. Dia jamuh tu dia buat gini, dia buat gitu, dia buat gitu, nak jamuh, nak tahu lembut setara mana. Najassah rajul minal qaum, dia pun kata, wahai Rasulullah, pakaikanlah kain ini kepada saya, yang berilah kain ini untuk dipakai oleh saya. Nabi kata boleh. Dia pun duduklah beberapa ketika di situ orang tadi. Kemudian Rasulullah SAW pun balik mari
dia sudah lipat dah kain tu. Lipat, kemudian dia pun hantar orang. Kebetulan dia sibuk, dia minta suruh bagi kepada orang tadi. Bagi kepada orang tadi. Faqala lahul qaum, orang-orang yang berada di situ pun berkata kepada orang tadi, tak baik apa yang engkau buat itu. Tak kena tu buat lagu tu. Engkau minta dengan dia, padahal engkau sudah tahu dia tidak akan menghampakan permintaan sesiapa pun. Kalau orang minta, mesti dia bagi. Mu tahu dah kan apa yang minta juga. Faqala ar-rajul, orang itu pun berkata, demi Allah, aku tidak meminta kain itu melainkan supaya kain itu akan dijadikan sebagai kafanku, untuk buat kafan aku, kata dia. Aku minta tu biasa saja pada hari aku mati. Sahal berkata, memanglah kain itu telah menjadi kain kafannya. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan masuk syurga dari umatku ni satu kumpulan yang besar, iaitu 70,000 orang. Masuk syurga yang ini tanpa hisab, tanpa perhitungan, terus masuk syurga yang istimewa. Tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamar, wajah mereka bersinar seperti sinar bulan. Wajah mereka bersinar seperti sinar bulan. Faqama Ukashah bin Mihsan pun bangun sambil dia mengangkat kain selimut. Dia pakai kain selimut, bila-bila dia bangun, bila-bila dia angkat nak selimut, dia kata, berdoalah kepada Allah untuk saya wahai Rasulullah, agar dimasukkan saya ini dalam kalangan itu, dalam golongan itu. Faqala, Nabi SAW pun doa, Allahumma ja'alhu minhum, ya Allah, masukkanlah dia ini di antara mereka, jadikanlah dia ni seorang dari mereka. Thumma qama rajulun minal ansar, kemudian bangun seorang lagi, bangun seorang ansar. Dia berkata, wahai Rasulullah, doalah kepada Allah agar dimasukkan saya sebagai salah seorang mereka. Nabi SAW pun berkata, sabaqaka Ukashah, Ukashah telah mendahuluimu. Dalam sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, katanya, ini riwayat daripada Qatadah, daripada Anas, kata Qatadah, qultu lahu, saya bertanya Anas, apakah pakaian yang paling Rasulullah SAW suka? Apakah pakaian, kain yang paling Rasulullah SAW suka? Dia kata al-hibarah, iaitu kain hibarah, nama sejenis kain lah. Yang mana hibarah ni dia ada dia ada petak-petak juga. Dia ada petak, tidak kata kain kosong, tidak. Kain yang ada lukisan ke apakah atas tu, itu dikatakan hibarah. Dia suka tu. Sebab apa? Kalau pakai kain putih, nampak lah, mudah nampak, bayar. Kain ni boleh alah kegelap sikit. Hibarah tu pun jenis gelap. Tak apalah, kita terjemah dulu. Riwayat daripada Anas bin Malik, katanya, pakaian ataupun kain yang paling Rasulullah SAW suka memakainya ialah al-hibarah. Hibarah jenis kain besar yang boleh dipakai sebagai kain dan boleh juga dibuat sebagai selimut. Itu hibarah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi SAW, dia menceritakan kepada siapa, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahawa Rasulullah SAW ketika wafat ditudung baginda biburdin hibarah, dengan selimut hibarah, dengan selimut hibarah. Babul aksiyah wal khamais. Babul aksiyah, ini bab kisah. Kisah ni pun jenis kain selimut juga. Orang zaman dulu lebih banyak guna kain selimut ni, untuk biasa ni, pakaian biasa ni pun. Wal khamais, dan khamisah. Khamisah macam selendang. Diriwayatkan daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, bahawa Aisyah dan Abdullah bin Abbas menceritakan, bila turun ayat kepada Rasulullah SAW, baginda akan yatrahu khamisatan lahu ala wajhi, dia akan menudung mukanya dengan selimutnya, dengan selimut dia. Fa idza tamma kashafaha, bila berhenti wahyu itu berhenti, dia akan membukanya dari mukanya, yakni mengalihkan kain itu dari mukanya. Faqala wa huwa kadhalik, faqala wa huwa kadhalik, Nabi SAW berkata dalam keadaan begitu,
dalam keadaan dia tengah buka tadi, dia kata apa? La'natullahi 'alal yahud wan nasara. Laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasara. Mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u, maksud baginda ialah untuk mengingatkan orang ramai daripada melakukan seperti yang telah dilakukan oleh mereka, yakni oleh orang Yahudi dan Nasara itu. Janganlah orang buat lagu tu pula. Diriwayatkan daripada Abi Burdah katanya, Aisyah mengeluarkan kepada kami satu kain selimut, wa izaran ghalizan, dan satu kain untuk dipakai, kain yang kasar, tenunannya itu kasar. Faqalat, dia pun berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil ruhnya, yang dicabut nyawa Rasulullah dalam dua kain ini. Kain inilah ketika Rasulullah wafat, dia wafat dalam kain inilah. Yang ini satu kain selimut, satu kain pakai. Diriwayatkan daripada Aisyah, qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin lahu. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dengan memakai satu kain selimut yang ada lukisan padanya. Laha a'lam, yang ada lukisan padanya. Fa nazara ila a'lamiha nazratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terpandang ataupun memandang sekali kepada kain selimut itu. Bila dia memberi salam pada ketika sembahyang lah, dia tengok. Lepas dia beri salam, dia pun berkata, bawa pergi khamisah aku ini, selimut aku ini kepada Abi Jaham. Sebab Abi Jaham yang bagi kepada dia, kerana ia telah melalaikan aku tadi dari sembahyangku. Wa'tuni bi ambijaniyah Abi Jaham bin Hudzaifah bin Ghanim min Bani Adi bin Ka'ab. Bawalah kepadaku ambijaniyah, bawalah kepadaku ambijaniyah Abi Jaham. Tukar ambil orang lain, bawa mari. Bab istimalis samma, ini bab berselimut telanjang. Selimut telanjang ada. Kau dia orang panggil selimut telanjang lah, kita orang Kelantan panggil berselimut dalam keadaan tidak ada pakaian yang lain di dalamnya, hanya satu saja pakaian, selimut itu saja. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah katanya, Nabi SAW melarang daripada mulamasah dan munabadah. Mulamasah satu bentuk jual beli yang dikira jadi dengan hanya sentuh saja barang, sesuatu barang itu. Ini zaman itulah, zaman jahiliah. Wal munabadah, dan dikira jual beli sesuatu barang itu dengan dibaling ataupun dipekong, masing-masing pekong. Ini pekong hak dia, ini pekong hak dia, pakai jadi. Itu munabadah. Wa an salatain, dan Rasulullah melarang daripada dua sembahyang selepas fajar, selepas sembahyang subuh hingga naik matahari, dan selepas asar hingga hilang matahari. Wa an yahtabiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang seseorang itu berihtibak dengan satu kain. Ihtibak dengan satu kain, laisa ala farji minhu syai', tidak ada sesuatu di atas faradnya itu yang menutupinya dari langit. Maknanya tak ada benda lain dah, tak ada pakaian lainnya. Wa an yashtamila as-samma, dan melarang juga daripada berselimut telanjang. Tak apa, kita terjemah dulu. Riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada dua macam pakaian dan dua macam jual beli. Dia melarang daripada mulamasah dan munabadzah tadi dalam jual beli. Wal mulamasah itu apa dia? Seseorang menyentuh kain seorang yang lain dengan tangannya, baik pada waktu malam ataupun pada waktu siang, dan dia tidak membalik-balikkan kain itu, melainkan dengan menyentuh saja, melainkan dengan hanya menyentuh saja. Wal munabadzah, yaitu seseorang itu membaling kepada seorang yang lain kainnya, dan yang lain itu pula membaling kepadanya kainnya. Inilah jual beli di antara mereka, tanpa dilihat, tanpa dipandang terlebih dahulu, wala taradin, dan tanpa ada suka sama suka, tanpa ada suka sama suka, tanpa puas hati masing-masing itu. Walibsatan, dua macam pakaian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang itu, yaitu istimalus samma, yaitu berselimut telanjang. Samma itu apa dia?
istimal samad, iaitu seseorang memakai kainnya ala atiqihi, dengan disangkut kainnya di atas ni. Di atas, ini satu makna istimal samad, salah satu makna dia, iaitu seseorang itu sangkut kain dia di atas ni, macam orang kampung zaman itu kan, pagi-pagi dia tubik pergi padang kau, pergi nak pergi sungai kau, nak pergi kau itu, tak ada orang tak ada orang sedap pakai kain dia sakut atas ni, jadi macam pakai ni, kemudian sakut atas ni saja, lepas tu kat punggung ni nampak tak cara lagu tu. Ini salah satu makna istimalus samad. Satu lagi makna dia seperti yang anda sebut tadi, iaitu berselimut telanjang. Orang zaman dulu juga, orang kita buat juga pakai kain tu, dia selimut sejuk pagi-pagi tu, tak ada kau satu dah. Itu pun istimalus samad. Fayabdu ahadu shiqqaihi, maka nyata salah satu daripada dua tepinya, dua tepi kain, dalam keadaan tidak ada pakaian yang lain atas tubuhnya itu. Dan satu lagi bentuk pakaian yang Nabi SAW larang, iaitu ihtiba'uhu bi thawbihi wa huwa jalisun, yani ihtibak dia dengan kain dia ketika dia sedang duduk, dalam keadaan tidak ada atas kemaluannya itu sesuatu. Ihtibak ni orang kita tak biasa duduk, orang kita tak biasa duduk dia duduk macam ni, tak biasa duduk, duduk gini, ni dia warnai lutut ni, warnai kaki biasa, dia duduk gini, tu ihtibak orang panggil. Dia kita tak tahulah bahasa Melayunya, tak tahulah macam mana duduk macam tu apa orang kata. Itu ihtibak. Duduk gitu, duduk lagu ni kain selimut telanjang, tak ada benda lain dah pakai, tak ada. Boleh jadi nampak lah, nampak kemaluan itu tak bagus. Babul ihtibak fi thawbin wahid, ini bab ihtibak dalam satu pakaian sahaja, dalam satu kain sahaja. Riwayat daripada Abi Hurairah katanya, Rasulullah SAW melarang daripada dua macam pakaian, iaitu yang pertama seseorang berihtibak. Gitulah boleh terjemah. Ihtibak tu kenapa? Kenapa ni? Seseorang itu berihtibak. Itu Melayu, itu campur Melayu. Berihtibak dalam satu kain, dalam keadaan tidak ada di atas kemaluannya itu sesuatu. Yang tidak ada sesuatu perkara yang lain yang menutupnya, pakaian lain yang menutupnya. Wa an yashtamila bithawbil wahid, dan seseorang itu menyangkut satu kainnya, laisa ala ahadi shiqqaihi, dalam keadaan sebelah lagi tak ada, sebelah sini saja dia sangkut. Itu satu maknanya. Wa anil mulamasah wal munabadzah, dan dilarangnya daripada mulamasah dan munabadzah. Seperti itu juga seperti tadi juga. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi SAW melarang daripada istimalis samad tadi, dan melarang seseorang itu berihtibak dalam satu kain dalam keadaan tidak ada sesuatu yang menutup faradnya. Faradnya itu maksudnya kemaluannya. Babul khamisah as-sauda, ini bab selimut hitam, kain selimut hitam. Diriwayatkan daripada Ummi Khalid binti diriwayatkan daripada an Ummi Khalid binti Khalid, dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi thiyabin, dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa pakaian. Fiha, di antara pakaian itu ada satu selimut hitam yang kecil, kain selimut kecil. Faqala man yarawna, atau man tarawna an naksu hadhihi, kamu nampak, kamu fikir siapa patut kita bagi hak ni, kain selimut ni? Fasakatal qaum, masing-masing dia tak kata apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bawakan kepadaku Ummi Khalid, bawakan kepadaku Ummi Khalid. Maka dibawakan Ummi Khalid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, tuhmal, dalam keadaan dia tu dipikul, ditanggung, didukung. Fa akhadha al-khamisah bi yadihi, dia pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ambil sendiri kain itu dan dipakaikan kepada Ummi Khalid tadi. Wa qala abli wa akhliqi, pakailah, abli wa akhliqi, sampailah sehingga lusuh dan usang.
dan buruk, sampailah pakai lusuh dan buruk. Wa kana fiha alam akhdar, pada selimut itu ada lukisan gambar yang berwarna hijau ataupun kuning. Mana ada bunga-bunga hijau kuning, tapi tanah dia tu hitam lah, tanah apa ni kain itu hitam. Dia pun berkata, wahai Ummu Khalid, hadza sana wa sana. Dia kata cantik. Dia kata dengan bahasa Habasyah pada masa itu. Dia kata dengan bahasa Habasyah. Sana tu Hasan lah. Diriwayatkan daripada Anas, katanya bila Ummu Sulaim melahirkan anak, dia berkata kepadaku, wahai Anas, tengoklah anak ini, tengoklah budak ni, jangan engkau bagi apa-apa sehingga engkau bawakan dia ni kepada Nabi SAW untuk ditahniknya. Ini pun payah juga, kita nak kata bahasa Melayu ni payah. Tahnik ni itu jadi bahasa Melayu lah, untuk ditahniknya. Tahniknya apa? Maknanya bubuh di langit-langit. Ambil buah kemar ke apa-apa, mama dalam mulut, ambil sikit, bubuh dalam tu, buka mulut budak tu dengan ujung jari. Itu tahnik. Untuk ditahniknya, saya pun bawa budak itu pada waktu pagi. Fa idza huwa fi ha'id, ketika itu Nabi SAW berada dalam satu kebun. Wa alaihi khamisah huraithiyah, dan Nabi SAW memakai kain selimut. Ini khamisah huraithiyah. Wa huwa yasimu, ketika mana Nabi SAW sedang menandakan, dia sedang duduk tanda belakang, alladhi qadima alaihi fil fath, belakang binatang, belakang unta yang dia naiki pada tahun pembukaan Mekah. Dia bubuh tanda pada belakang binatang. Babu thiyabil khudr, ini bab pakaian hijau. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ikrimah bahawa Rifa'ah telah menceraikan isterinya. Lalu isterinya itu dikahwini pula oleh Abdurrahman bin Az-Zubair Al-Qurazi. Kata Aisyah, wa 'alaiha khimar akhdar, perempuan itu memakai kain tudung. Khimar itu kain telekung ataupun tudung akhdar yang berwarna hijau. Dia pun mengadu hal kepada Aisyah dan menunjukkan hijau ataupun lebam di kulitnya, warna hijau ataupun lebam di kulitnya. Bila Rasulullah SAW datang, wan nisa yansuru ba'dhuhunna ba'dha, perempuan itu membantu, sebahagian mereka membantu sebahagian yang lain, mana membela, sebahagian mereka membela sebahagian yang lain. Ini jumlah mu'taridah ni orang panggil ni. Ini satu ayat, ayat yang ayat celahan orang panggil, bukan hak kata-kata Nabi SAW ke apa, tidak. Ini hak perawi kemudian orang panggil idraj, dalam istilah hadisnya idraj. Qalat Aisyah berkata, ma ra'aitu mithla ma yalqal mu'minat, tidak pernah aku lihat seperti mana mithla ma yalqal mu'minat, seperti mana yang dialami oleh perempuan-perempuan mukmin. Kulitnya itu lebih hijau lagi daripada kainnya. Dia pakai kain hijau, kulit dia hijau lagi, kata dia. Kata perawi ini, wa sami'a, Abdurrahman mendengar bahawa perempuan itu telah pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a wa ma'ahu ibnan. Selepas itu dia pun datang, wa ma'ahu ibnani lahu min ghairiha. Ini Abdurrahman suami dia ni. Selepas tu mari pula bawa dua orang anak dia sekali dengan dia, tapi anak dari isterinya yang lain, min ghairiha. Qalat, perempuan itu berkata, ni isteri ni hak baru ni, wallahi mali ilaihi min dham, tidak ada apa-apa kesalahan dia terhadap saya, tak ada gapo. Cumanya apa yang ada padanya tidak lebih bagi saya dari ini, kata dia. Dari ini, tidak lebih dari ini. Dia pun pegang renda kain dia, kain tudung dia tu, dia ada buat renda. Dia pegang, dia pun kocok-kocok, tidak lebih dari ini. Faqala
kadzabat wallahi. Ya, si suami ni pun, Abdurrahman pun kata, bohong dia, demi Allah wahai Rasulullah. Inilah anfidha, saya boleh mengebasnya. Anfidhu tu mengebah, kalau kita kebah kain, kebah gitu. Saya boleh mengebasnya. Seperti saya mengebas kulit binatang. Bila disamuk, orang kebah gitu kan, saya boleh kebah dia. Dia sebenarnya dia ni tak betul ni. Dia ada niat tak betul. Nasyiz itu ada derhaka lah, maknanya dia ada maksud tak baik dia ni. Dia nak kelip baik dengan Rifa'ah tu, laki dia dulu. Tu ceritanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, kalau ia pun begitu, lam tahilli lahu, engkau tidak akan halal untuknya, dan engkau tidak akan layak untuknya, engkau tidak akan boleh berkahwin dengannya, maksudnya. Sehinggalah suamimu yang baru ini merasai usailatak, madumu. Qala, kata perawi, Nabi SAW pun melihat dua orang anak yang ada bersamanya, bersama Abdurrahman itu. Dia pun tanya, ini anak-anak kamu kah? Abdurrahman kata, ya. Nabi SAW pun kata, inilah yang engkau dakwa, inilah yang apa yang engkau dakwa. Demi Allah, sesungguhnya mereka ini serupa benar dengan dia, bagaikan serupa gagak dengan gagak. Anak gagak serupa dengan ibu gagak. Maknanya begitulah, serupa benar. Babu thiyabil bid, ini bab pakaian putih. Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sa'ad. Qala ra'aitu bi shimalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yamini. Dia kata, saya nampak di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sebelah kanannya dua orang lelaki yang memakai pakaian putih pada hari Uhud, yakni pada hari berlaku peperangan Uhud. Tidak pernah saya lihat dua orang itu sebelumnya dan selepasnya. Diriwayatkan daripada Abi Dzar, bahwa Abi Dzar menceritakan hadis ini, kata dia, saya pergi kepada Nabi SAW ketika itu Nabi memakai pakaian putih, dan dia sedang tidur. Kemudian saya pergi pula kepada dia, ketika itu dia sudah pun bangun. Faqala, dia pun berkata, tiada seorang pun hamba, tiada seorang pun manusia yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia wafat dengan begitu, dengan ucapan itu, di atas ucapan itu, melainkan dia akan masuk surga. Saya pun kata, Abu Dzar kata, walaupun dia berzina dan walaupun dia mencuri. Rasulullah SAW kata, walaupun dia berzina dan walaupun dia mencuri. Saya kata lagi, walaupun dia berzina dan walaupun dia mencuri. Nabi SAW kata lagi, walaupun dia berzina dan walaupun dia mencuri. Saya kata lagi, walaupun dia berzina dan walaupun dia mencuri. Nabi SAW kata lagi, walaupun dia berzina dan walaupun dia mencuri, walaupun Abu Dzar tak suka. Dia kata, walaupun Abu Dzar tak suka. Wa kana Abu Dzar idza haddatsa bihadza, Abu Dzarnya bila dia menceritakan hadis ini, dia pasti akan kata, wa in raghima anfu Abi Dzar, walaupun Abu Dzar tak suka. Sebab Nabi SAW pernah kata, qala Abu Abdullah berkata, yani Imam Bukhari berkata, ini kata melainkan masuk syurga saat ni kalau orang itu mengucap dekat dia nak mati, ataupun sebelumnya apabila dia telah bertaubat dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Dan dia kata, la ilaha illallah, nescaya diampunkan dosa-dosanya yang dahulu. Baiklah, itulah beberapa bab. Masih lagi kita di dalam bab pakaian. Maksud sebenarnya nak ceritanya tak ada belah mana. Nak ceritanya Nabi SAW pakai benda ni lah, ataupun orang yang di sekeliling dia tu pakai pakaian tertentu, dan Nabi SAW tak kata apa. Ini menunjukkan kebenaran dari pihak baginda SAW. Itu ya, boleh lah nak pakai semua orang tadi tu. Itulah asasnya. Baiklah, bab yang pertama malam ni, babul mighfar, topi besi. Di sini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW pakai topi besi, menunjukkan boleh.
Zaman sekarang dia orang pakai topi keledar. Boleh lah. Dia tidak pakai topi besi semua. Pakai topi besi ni ketika mana? Ketika nak pergi perang. Sesuai dengan keadaan. Ini keadaan Rasulullah SAW dia pakai ni sesuai dengan keadaan. Dia tidak pakai jenis tetap satu cara, tidak juga. Satu warna saja, tidak. Kalau kita perhati kepada hadis-hadis ni, kita nampak macam-macam warna yang dipakai. Ada pakaian yang mana kainnya kosong, ada juga pakaian yang mana kainnya itu berbunga-bunga atau berjalo-jalo, petak-petak, ataupun yang ada lukisan padanya. Lukisan itu ada yang lukisan benda yang bernyawa, ada juga yang tidak bernyawa. Itu akan dijelaskan nanti. Macam-macam lah. Walaupun Rasulullah SAW tidak suka ada nyawa itu perbincangan akan ada lah. Di sini adanya bab mula-mula ni, iaitu dia pakai topi besi. Setengah ulama dia muskil. Dia kata ni Imam Malik saja riwayat dia kata pakai topi besi ni. Sedangkan orang lain meriwayatkan ni Imam Malik daripada Zuhri, orang lain meriwayatkan Nabi SAW ketika masuk ke Mekah pada Fath Mekah tu, pembukaan Mekah tu, dia pakai serban hitam. Hak ni dia kata hadis ini tidak mahfuz, kata dia. Tetapi jawabnya, bila ada dalam Bukhari ni tak mahfuz lagu mananya. Dan apa salahnya kalau kita kata masih boleh dijamak lagi tu, masih boleh dikompromikan di antara dua hadis itu, tidak saling bercanggah. Tidaklah dengan adanya dua hadis yang zahirnya nampak bercanggah tu kita nak tolak mana-mana satu hadis tu tak kena caranya. Mengikut kaedahnya kita cuba. Misalnya dengan kita mengatakan sampai satu tempat Nabi SAW pakai topi ke, sampai satu tempat yang lain dia pakai serban pun boleh kita lah kata. Ini semua dalam perjalanan belakang. Boleh kita kata, tidak salah. Ada pula yang mengatakan bahawa Nabi SAW pakai topi besi ini, maknanya serban dia tu, hak serban hitam dia pakai atas topi besi lagi. Dia kata lagu tu. Ada pula yang mengatakan tak, dia pakai serban tu serban dalam, topi besi tu luar. Serban tu dia pakai juga. Itu tidak perlu belaka tu. Takwilan itu tidak perlu tu. Kalau kita kata topi besi itu nak pakai serban dalam, mana topi besi itu saiz dia setara mana? Mesti topi besi. Kerana apa dia pakai serban dalam? Topi besi besar kah? Tak padan kah saiz dia tu? Kalau ke mana? Timbul banyak masalah. Begitu juga dah pakai topi besi dah, nak pakai serban ke atas tu betul pun sia-sia juga. Apa sebab siapa begitu tu nak pakai gitu? Tak, jawabnya tak kena tu. Sebab itulah di tepi ni pun, dalam Hasyiah ni pun ada sebut, sebenarnya dia pakai dalam perjalanan itu sampai ke satu tempat dia pakai serban. Lepas tu bila dia berasa lebih mengancam, dia pakai topi besi pula. Ini menunjukkan beginilah caranya. Tidak jadi masalah. Tapi setengah-setengah orang kita dia takut. Sebab itulah saat ni lah yang kata Nabi SAW pakai serban atas topi besi ataupun dalam topi besi, sebab dia terikat sangat dengan serban tu. Tu yang tak kena tu. Dia terikat sangat. Dia tak boleh lah. Nabi takkan pecah serban. Dia duduk muskil situ. Dia tidak tahu Nabi SAW ni seorang yang terbuka sangat. Fikiran dia tu, sikap dia tu terbuka sangat. Bahkan ini menunjukkan kemudahan kepada kita ni. Di tempat-tempat yang sesuai, misalnya di tempat bangunan, ni engineer kau apa ni, pekerja-pekerja kau duduk sana ni, tahu-tahu jatuh batu atas kepala tu. Sesuai lah pakai topi besi tu, pakai topi keledar kau kita. Begitu juga naik motor, tak payah dah. Mana kalau kita kata nak pakai serban kau dalam tu, tak payah dah, tak perlu dah. Pakai topi keledar pun tak apa. Tak boleh kita kata tak warak dia. Apa ustaz? Cabut cepiah nak, ataupun cabut serban, pakai topi besi, pakai topi keledar pun. Itu kerana tak faham belakang. Kalau faham, tak timbul masalah itu. Tak timbul masalah. Dan tak perlu, tak akan jadilah takwilan Nabi SAW pakai serban atas topi besi ke, atau pakai serban dalam topi besi ke. Tak timbul dah masalah. Dia pakai topi besi ni bila perlu. Tengok kita apa, takkan nak pakai topi keledar dalam rumah saja. Begitulah. Begitu juga kita kata pakai jubah besar. Negeri panas sedap lah pakai lega-lega. Tapi kalau negeri sejuk, tak boleh masuk angin sejuk.
Dia pakai hak ketat. Dengan sebab itu kita tengok dalam hadis ni, baru ni kita sudah jumpa dah, dia pakai baju yang ketat sehingga nak tubik pun tak boleh tangan, nak sisi tangan pun tak boleh, ketat dia pakai. Jadi pakai itu sesuai dengan keadaan. Oleh kerana nak berjalan, nak naik unta, nak pergi perang, nak naik kuda, takkanlah bobeh-bobeh, tak sesuai tu. Ia sesuainya pakai yang kemah, yang ketat. Begitulah cara Rasulullah SAW memakai. Itu yang pertama. Yang kedua, burud, hibarah dan syamlah. Inilah yang Nabi SAW selalu pakai. Kalau nak kira nak mengikut sunnah betul, hak Nabi SAW selalu pakai, kita pakai kain selimut ketek lah. Apa yang kita tak pakai? Lebih kurang sama banyak dia pakai dia ni. Kain selimut dengan pakai serban, lebih kurang sama banyak. Kadang-kadang dia tak pakai serban, dia kain selimut pakai lebih banyak lagi kalau nak kira. Tapi kita tidak pakai. Sebab apa? Tak sesuai. Negeri kita panas, nak pakai kain selimut lah ke mana? Tidak sesuai. Dengan sebab itulah Anas sudah cerita dah dari segi kaedahnya. Kaedah dalam masalah pakaian, masalah gapo ni, dia merujuk kepada sunnah tu sendiri. Sunnah tasyri'iyah, sunnah ghairu tasyri'iyah. Itulah ulama bagi tu. Sunnah ghairu tasyri'iyah iaitu hak Nabi SAW memang buat. Setiap hak Nabi buat gapo semua tu memang sunnah berlaku. Hak Nabi kecek, Nabi kata, semua tu sunnah berlaku. Tapi tidak semestinya sunnah itu mesti diikuti. Tak mesti. Dengan arti kalau kita ikut ada kelebihan dia, boleh pahala banyak ke? Tak mesti. Misalnya dalam masalah pakaian, dan Nabi pakai kain selimut, macam-macam kain selimut dia. Adakah molek lebih baik kita pakai gitu? Tidak. Tidak. Sebab itulah ulama tak pakai. Sebab itulah dia tidak pakai. Sebab apa? Dia faham maksud dia. Ini sunnah ghairu tasyri'iyah. Hak lagu ni pakai kain selimut ni bukan Nabi SAW saja. Abu Jahal pun pakai juga kain selimut. Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang lain, orang kafir ni pun pakai juga kain selimut. Ini bukan khusus dengan orang Islam. Sebab itulah kita kata masuk dalam sunnah ghairu tasyri'iyah. Gosok gigi, orang kafir pun gosok gigi tu pakai kayu sugi. Muka sama tu setakat tu lah. Pakai kayu sugi tu orang kafir pun pakai hak tu dah. Bukan orang kafir tak tahu, tiba-tiba Nabi SAW mari royak ni lah. Kalau ada bukti lagu tu tentu ada dah dalam hadis. Supaya juga pakai serban. Abu Jahal pakai serban. Pakai serban. Jadi benda-benda yang sama ini dia termasuk dalam sunnah ghairu tasyri'iyah. Ghairu tasyri'iyah. Walaupun ada ulama mengatakan, oh tak, ini sunnah tasyri'iyah. Iyalah sekurang-kurangnya dia khilaf. Bukan semua kata lagu tu. Termasuk dalam sunnah ghairu tasyri'iyah. Makan roti, Nabi SAW makan roti sunnah, tapi sunnah ghairu tasyri'iyah. Perang guna pedang, guna kuda, sunnah, tapi sunnah ghairu tasyri'iyah. Tidak boleh kita contohi dalam keadaan ini mengikut perubahan zaman. Tapi makan nasi dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, baca bismillah, itu sunnah tasyri'iyah. Mana sunnah tasyri'iyah? Hak tu. Sebab orang kafir tak baca bismillah, maka ikut dah tangan kanan, tangan kiri ikut. Maka itu sunnah tasyri'iyah. Memang boleh pahala, memang ada kelebihan. Itu kaedah dia nya. Kalau kita faham kaedah ni mudah, kalau tidak kan banyak benar lah. Banyak benar. Ketika itu Nabi SAW berbantalkan satu kain selimut dia. Yang ni dia jadikan kain selimut dia sebagai bantal. Dia lipat-lipat ataupun dia gulung ke kain selimut tu, dia buat bantal. Ini menunjukkan Nabi SAW ni ringkas hidup dia. Tidak cerewet orang kata, payah basah, tidak. Hak mana ada ialah lagu tu lah. Selagi ni dia pakai burd najrani. Kain hak Nabi SAW pakai. Ada kain daripada Yaman, ada kain daripada Mesir, ada kain daripada Najran. Dia pakai belakang. Hak daripada sana tu ketika tu orang kafir buat, bukan orang Islam buat. Ini menunjukkan orang Islam boleh pakai hak orang kafir buat. Boleh. Daripada kilang-kilang orang kafir ke apa boleh. Nabi SAW pakai daripada Najran. Najran ni tempat orang-orang Kristian saja boleh pakai. Itu dalil bagi kita je. Dalil bagi kita. Nabi SAW bersikap terbuka, dia pakai. Tidak kata dah orang Kristian buat tak saya pakai. Tidak gitu.
Cuma sini cerita ni kita sudah jumpa dah hadis ni beberapa kali dah. Kasarnya Arabi ini, adakah Arabi ni seorang munafik ataupun seorang sahabat yang baru Islam? Boleh jadi kedua-duanya, tak ada dijelaskan dalam hadis dia ni siapa. Kalau dia orang Arabi memang kasar lah, cara kasar. Kasar, dia panggil orang pun derah, kecek derah, kecek derah, apa-apa tindakan dia pun kasar. Beginilah kasar. Tak ada, tidak beradab. Dia tarik kain selimut Nabi SAW, derah tarik sehingga bekah di sini. Sahabat ni kata, dia tengok Anas ni kata bekah kena tarik. Tapi Nabi SAW ni akhlak dia tinggi, peribadi dia begitu mulia. Orang-orang seperti ini pun dia suka. Lepas tu dia suruh orang, dia minta bagilah. Begitu, tidak kata marah. Ni hak istimewa dia, payah ni. Hak ni lah orang kalah. Semua patah dengan Nabi SAW. Hak kasar setara mana pun, tidak beradab, kampung hulu setara mana pun, dia boleh ikut Rasulullah SAW. Sini dia kalah dari segi peribadi. Sahabat-sahabat Nabi SAW dah nak marah, dia larang, tak sama marah. Sehingga sahabat-sahabat itu kata, tak pernah saya berjumpa orang yang lebih baik lagi dari segi pengajarannya dari Nabi SAW. Paling baik. Ni selepas dia juru molek, dia faham molek, tak dah lah. Mula-mula. Ini kita tak boleh jadikan dalil adanya contoh-contoh seperti ini menunjukkan sahabat itu kurang ajar, sahabat itu biadab. Tidak. Bahkan ini menjadi dalil kepada kita bahawa Nabi SAW itu begitu berjaya dan istimewa sehingga orang-orang yang kasar, yang biadab macam ni pun dia boleh bentuk lagi. Apatah lagi kalau orang-orang yang sudah molek dah, sudah baik dah. Ni pula cerita pula, ada seorang perempuan buat mari satu kain selimut. Ni perempuan di zaman Nabi SAW, dia mesra dengan Nabi. Tidak kata lari, kau nusuk, kau tak boleh gelibak, tak nampak, tak kenal siapa. Tidak. Memang jelas kalau kita tengok dalam hadis Bukhari ni dan hadis mana-mana pun jelas nampak dia pergi mari di antara lelaki dan perempuan, dan kenal orang tu orang ni kenal, tapi dalam batas-batas yang disyariatkanlah, dalam batas-batas yang sederhana, tidak terlalu bebas, tidak pula terlalu terkongkong, terpisah. Perempuan ni pergi, dia bawa lah satu kain selimut yang dia tenun sendiri. Dia kata, saya tenun sendiri dengan tangan saya, maksud saya untuk berikan kepada Rasulullah, biar Rasulullah pakai. Rasulullah, dia kalau orang bagi apa-apa pun dia ambil. Tak molek setara mana pun, atau molek pun dia ambil. Dia reti adab, dan dia ajar adab. Hadiah, menghadiahkan, memang dia lakukan. Orang kafir bagi hadiah kepada dia, buat apa? Dia akan balas balik hadiah. Kadang-kadang orang tak beri lagi, dia sudah bagi dah. Itu biasa. Biasa. Kalau raja ataupun pemerintah tertinggi yang bagi hadiah kepada dia, dia balas, dia sepadan dengan dia lah. Itu cara Nabi SAW. Orang bagi, dia tidak tolak. Kalau dia tak say pun, dia royak sebab apa? Tidak kerana sombong, nampak sombong, tidak. Dia ambil dalam keadaan dia perlu, nampak dia nak. Lepas tu dia pun keluar. Bila dia orang bagi, dia akan pakai, dia akan tunjuk biar orang tu puas hati. Memang lagu tu cara dia, biar orang tu puas hati, suka hati orang yang bagi tu. Dan dia pakai sebagai izar. Izar ni kain yang dipakai di bahagian bawah, seperti kain pelekat yang kita pakai itulah. Tiba-tiba mari satu orang, dia jamuh kain. Macam-macam juga sahabat ni pelik-pelik. Dia jamuh. Dia kata, wahai Rasulullah, berilah saya biar saya pakaikanlah kepada saya. Nabi SAW kata, boleh. Dia jenis tu, kalau orang minta tak dia mesti bagi, tidak payah basa. Boleh ke? Dia pun duduk sebentar, tunggulah kata dia. Dia sebentar, dia nak saling. Dia pun masuk dalam, lipat ke apa dia. Lepas pada tu dia sibuk ada hal lain pula. Arsala biha ilaihi. Nabi SAW menghantarkan kain itu melalui orang lain lah, supaya bagi kepada orang tadi. Ambil. Orang pun kata, apa lu buat lagu tu, tak molek tu lagu tu. Nampak dah dia nak. Lepas tu dah tahu dah pula perangai dia tak akan tolak orang kalau minta apa-apa. Janganlah lagu tu. Apa yang kamu buat lagu tu? Dia kata,
Kamu tak tahu dia. Aku yang tujuan minta tu nak suruh jadi kain kapal aku. Inilah peluang kain kapal aku. Pelik-pelik. Maksud dia tu pelik. Ada sahabat Nabi SAW kasar sikit dengan dia ketika membetulkan perbarisan. Kasar sikit Nabi SAW dengan dia. Sebab nak latih sebagai tentera, takkan nak main halus, nak main lembut-lembut, tak boleh, kena kasar. Tiba-tiba satu hari Nabi SAW kata, kalau siapa-siapa ada lah dia salah nak balas, boleh balas. Hari ni boleh balas terhadap dia, boleh balas, ikutlah. Kalau salah dia pukul kau, dia gapo kau, ikut. Kalau nak pukul balik lah, tak apa. Sahabat-sahabat semua salah lah, bukan ada kan. Hak tak berapa reti ni buat dah musnah setengah-setengah. Tiba-tiba ada satu orang, dia kata ada. Saya nak mana? Masing-masing semua salah lah. Hak lain-lain ni buat apa, dia ni pula buat apa lah dia. Lepas tu dia apa kata? Gapa dia? Itu Rasulullah pernah tarik derah sikit hari tu. Dia pun Rasulullah kata tak apa balas. Lah. Dia kata tak, hari tu saya tak ada baju, kata dia. Hari tu saya tak ada baju, kata. Kena pecah baju. Rasulullah pun pecah baju. Pecah baju, halah. Dia pun terkai kepada Nabi SAW, dakak. Dia cium. Begitu cara dia. Ini peluang. Kalau tidak bukan senang. Itu peluang. Dia dakak, dia cium. Heran semua. Itu pula maksudnya. Ini pun lebih kurang lagu tu lah. Orang ingat lagu lain, maksud dia lagu lain. Maksud dia lagu lain. Macam-macam cara sahabat ni nak berapat dengan Nabi SAW, nak dapatkan suatu keistimewaan yang pelik, yang tidak diperolehi oleh orang lain. Macam-macam cara. Tetapi hakikatnya molek belaka. Walaupun zahirnya nampak tak molek, hakikatnya molek belaka. Ini menunjukkan begitu sayangnya sahabat-sahabat ni kepada Nabi SAW. Dan begitu mereka ini mengambil berkat daripada Nabi SAW. Sehingga sebelum ni kita sudah jumpa kan, Abdullah bin Ubay bin Salul pun nak biar Rasulullah bui baju dia, pakar dia bila dia mati. Munafik minta juga. Jadi kapan dia lah, memang jadi kapan dia lah. Kain tadi, kain burdah tadi, kain selimut tadi. Seterusnya apa yang nak dicerita di sini, kain selimut tadi lah. Kain selimut tu bukan Rasulullah beli, orang bui kepada dia. Ini seterusnya Ukashah ni, Nabi SAW pernah kata 70,000 daripada umat aku ni akan masuk syurga, wajah mereka berseri-seri, bersinar-sinar bagaikan bulan. Maka Ukashah pun bangun, dia kata, mintalah dengan Allah biar saya termasuk salah seorang itu, wahai Rasulullah. Ukashah bangun tu sampai dia tu betul kain selimut dia, belah-belah bangun tu belah-belah nak betul kain selimut. Pasal kain selimut terbuka, dia belah-belah nak betul. Cepat dia bangun, maknanya tidak kata betul dulu, cepat-cepat dia bangun. Pada masa tu Rasulullah SAW berkata, engkau termasuk salah seorang. Selepas tu orang lain pula bangun. Tak dah, tak ada. Sabaqaka biha Ukashah. Ukashah telah mendahuluimu dalam doa tu, dalam mendapat doa tu, saat doa. Inilah benda yang kita rahsia, tidak tahu. Zaman Nabi SAW dulu ada ketika-ketikanya Allah SWT bagi rahmat tu luah betul, sehingga kalau kena pada masa tu, orang tu jadi dapat keistimewaan. Tetapi untuk zaman kemudian ada juga dia sebut kau dia malam qadar, bulan Ramadan tu, carilah satu waktu. Tapi dia tak ayat juga, tapi ada satu waktu bila kena waktu, khairum min alfi syahr, lebih baik lagi daripada 1000 bulan duduk buat ibadat. Tak ada tu rasa. Hari Jumaat, tu setahun sekali dah ada hari Jumaat. Hari Jumaat ada juga, satu waktu dalam hari Jumaat. Mungkin payah tu sehari Jumaat. Di antara ada di antara apa ni, tu iman tu keluar siapa habis, ada juga dalam hadis sebut antara tu, tak tahu mana. Kalau kita sudah tahu kelebihan tu, semestinya mana kita gomoklah pergi ke masjid tu supaya Jumaat tu. Kalau kita sudah tahu kelebihan tu,
Semestinya mana kita gomok lah pergi ke masjid tu supaya Jumaat tu. Dengan sendiri tak saya tinggal lah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam waktu. Banyak benda-benda ni yang berkait dengan masa yang mana tidak diketahui rahsianya. Hak ni pun baca tu juga. Allah SWT bagi pada masa tu. Sesiapa yang beruntung dia dapatlah. Tapi ini bukan bermakna sahabat yang bangun kemudian tu dia tidak ada kelebihan. Tidak. Dan menunjukkan dia tidak masuk syurga. Tidak juga. Cuma ini hak termasuk dalam hak 70,000 yang istimewa. Yang istimewa. Hak ni boleh jadi masuk dengan sebab lain pula. Tapi tidak hak ni. Itulah beza tu di antara sahabat dengan sahabat ni. Seterusnya ni Anas ni, orang tanya dia, Qatadah tanya, apakah pakaian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling suka? Kain yang Rasulullah paling suka. Dia kata hibarah. Hibarah ni kain selimut gelap hijau. Setengahnya mengatakan kain selimut hijau, selimut. Itulah yang paling Rasulullah SAW suka sekali. Adalah riwayat seterusnya ni pun lagu tu juga. Ini pun kain selimut lagi. Seterusnya daripada Aisyah, kata dia Rasulullah SAW bila wafat ditudung dia sujjah, ditudung dia dengan burdin hibarah, dengan burd. Kain selimut hibarah ni, kain selimut hijau ni. Ni tudung, bukan kapal. Bukan kapal, tudung. Hak kapal tu suku. Hak kapal tu dia kapal dalam baju dia. Dan di mandi dia tak pecah baju. Itu beza Rasulullah SAW dengan orang lain. Tak boleh pecah baju. Mandi dengan pakai baju dia. Dan baju hak dia mati tu hak itulah jadi kapal dia. Tak boleh pecah. Dan tempat dia mati situlah kubur dia. Bukan perkuburan biasa. Ini beza dia daripada orang lain. Hak ni tudung saja. Lepas mati tu tudung. Dia mati pada hari Isnin, pada hari Rabu baru dikebumikan. 2 hari. Dia 2 hari tudung. Babul aksiyah wal khamais. Ini bab aksiyah, kisah dan khamais. Ini pun jenis selimut juga. Selimut lagi. Selendang, selimut dan selendang. Cerita daripada Aisyah dan Ibn Abbas, Nabi SAW bila turun wahyu, dia akan tudung muka dia. Dia akan tudung muka dia. Kadang-kadang tidak tudung, kadang-kadang lah. Ni selalu kerap kali lah macam ni. Bila selesai, dia akan buka. Sambil-sambil dia buka tu, dia kata begini. Pernah satu kali dia kata begini, la'natullahi 'alal yahud wan nasara. Laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasara. Mereka telah mengambil atau menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid. Baginda mengingatkan umatnya, yakni daripada melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara itu. Jangan jadikan masjid. Ada metu dia buat masjid, rumah ibadat dia atas kubur ni lah. Pisah buat kerana nak dapat keberkatan. Dia buat atas kubur. Itu satu. Yang kedua, memang mereka sembah orang-orang dalam kubur tu. Dijadikan sebagai tempat sujud. Itu pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab tidak boleh disembah manusia ni. Tidak boleh disembah kecuali Allah. Seterusnya dia kata kisah wa izaran. Ini kain dan kisah selimut dia. Dia kata dalam hal ni lah, 2 kain ni lah Rasulullah SAW dicabutkan nyawa, qubidah, diambil nyawanya dalam 2 kain ni. Seterusnya Rasulullah SAW pakai satu khamisah la a'lam, satu selimut juga yang ada lukisan padanya, ada gambar-gambar pada kain itu. Dia pun tengok pada gambar itu. Bila dia tengok sekali, lepas tu dia beri salam lah. Lepas pada tu dia pun kata bawa pergilah kain selimut ni diberikan hadiah kepada Nabi SAW oleh Abu Jaham bagi hadiah pada dia. Ada selagi dia tunjuk ada 2, waktu lebih comel. Bagi waktu Nabi SAW ambil, dia buat sembahyang. Lepas tu dia kata ini telah melalaikan aku dari sembahyangku. Dia tak sesih.
yang melalaikan, jadi nampak tertarik dengan dunia ni, tak seri. Dia tak seri terikat sikit pun dengan dunia ni. Itu jiwa Nabi SAW. Ini bukan bermakna orang lain tak boleh, tapi dia tak seri. Dia tak seri. Setengah-setengah ulama kata dah kalau Nabi SAW tak seri perkara yang melalaikan begitu, sedangkan dia tu maksum, kita lebih-lebih lagi lah kena jaga perkara-perkara macam ni yang menyebabkan lalai kita daripada sembahyang kita. Waktu ni kata dia, takut-takut Abu Jahal tu serati, berasa hati terkilan sebab hantar balik. Dia minta balik. Kalau tadi yang dia tunjuk, satu lagi, hak kurang apa ni dari segi harga dia tu, minta itulah balik. Dia takut serati kan, hantar balik ni mana tak sudi kau pula. Tidak, dia ayatlah sebab ganggu dia gini-gini. Tapi dia tidak larang pula orang lain. Ini bukti ulama mengatakan orang lain tak apa. Dia tidak kata pula kamu pun semua orang tak boleh pakai lagu ni. Dia tak nak kata lah kata. Untuk dia saja. Ini menunjukkan ada kalanya seseorang itu tak mahu melakukan sesuatu kerana pribadi, masalah pribadi, hal dia sendiri, bukan umum hukum itu kepada orang lain. Lepas tu Abu Jahal pun hantarlah tu Ambijaniyah, yang ni kain selimut yang lain atas tu. Babu istimalis samma, ini istimalis samma. Seperti kita kata tadi lah, Nabi SAW larang daripada mulamasah dan munabadah. Mulamasah ni cara zaman itu jadi jual beli ni lagu mana? Bari setuh. Kita pergi, dia pergi. Ni pelik ni cara jahiliah. Dia pergi di rumah kita, dia setuh apa-apa barang kita. Setuh tu maknanya tak boleh, mesti kita kena jual lah ke dia, kena beri ke dia. Padahal orang ni belum tentu lagi setuju. Badi dah setuh. Setuh ni, dia setuh ni. Maknanya hak dia setuh tu kena bagi hak tu. Tak kira lah, nilai tak sama pun. Nabi SAW tak benarkan. Sebab apa? Ini boleh menimbulkan perkelahian, perbalahan. Dan dia tidak setuju, tak boleh padi setuh gitu. Boleh jadi dia tak sejual, terpaksa kena bagi. Boleh jadi dia tak setukar. Ini ketika mana? Ketika tidak ada duit. Duit itu tidak banyak, tidak meluas penggunaannya dalam masyarakat. Ketika itu lebih banyak sistem orang panggil muqayadah, yang pertukaran barang dengan barang. Pertukaran barang dengan barang. Kita nak beli baju dia, tapi kita beli dengan berah kita, tukar berah dengan baju. Kita tukar nak beli kuda dia, beli dengan apa? Beli dengan wah kemo, tukar barang. Beli dengan wah kemo. Itu cara zaman itu, sistem muqayadah kita panggil. Nabi SAW tak sih guna tu, sebab itulah dia di antara sebab Nabi SAW larang gunakan emas dan perak ialah untuk menggunakan emas dan perak itu sebagai duit, sebagai bahan pertukaran. Munabadah ni pada pekong pula, pada pekong. Aku di pekong anak batu kena waktu. Kadang-kadang tuai dia tu pekong. Dah masuk dalam kedai dia pekong. Pekong kain tertentu. Kawan itu tidak nak atau tak boleh. Dia kata kena beli tu. Sebab aku pekong kena tu. Mana boleh lah tu. Ni dekat-dekat dengan ni jenis budak-budak. Kalau budak-budak nikah. Dia tak benar tu. Lepas tu semaya selepas subuh sehingga naik matahari, selepas asar sehingga jatuh matahari. Dan tak boleh ihtibak dalam satu kain. Ihtibak dia seperti tadi lah, kain kecil lepas tu duduk lagu tadi. Nampaklah kemaluannya. Sebab apa yang dilarang tu? Sebab takut nampak kemaluannya. Di sini Nabi SAW mengajar adab itu. Aurat, apa dia aurat, kita patut kena malu, kena jaga, benda-benda macam ni kena tutup. Itulah yang diajarkan. Ayashtamil as-samma, mana berselimut telanjang, itu pun larang juga. Sebab apa? Boleh berlaku perkara-perkara yang tidak baik apabila berselimut telanjang ni dia lama-lama jamuh kemaluan dia. Jamuh kemaluan boleh jadi timbul perkara yang tidak baik, kebiasaan yang tidak baik boleh tercetus dari situ.
Kemudian kalau mengikut mazhab Syafi'i, duduk main-main gitu kena sentuh maluan, batal air semaya lah, batal air semaya saya saja. Itu sebabnya, banyaklah sebab. Di antaranya takut nampak kau orang, takut nampak kau orang. Tidak molek, di antaranya tidak molek lah, tak comel lah gitu. Nampak sangat kejakunannya gitu. Nampak sangat ulu dia. Pasal letak kain atas ni, letak kain, gulung-gulung kain letak atas ni, sakut sini, pergi mari hunggah. Itu nampak sangat hulu dia. Nabi SAW tak say hidup cara hulu. Dia nak didik sahabat dia hidup cara bertamadun, cara bandar, cara Madinah, cara bandar. Dia tak say ajar lagu tu. Banyaklah sebabnya. Ni seterusnya ni pun lagu tu juga. Tanpa tengok, tanpa gapo, tanpa setuju, saling setuju, tak ada setuju gapo. Tak say. Sebab itulah dalam Quran pun sebut illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Kecuali dengan jual beli pertukaran yang berasaskan sukarela di antara kamu, setuju, saling bersetuju di antara kamu. Itu asas jual belinya, iaitu kena sama setuju. Lagai semua tu tak boleh lah. Tetapi kalau dia ada pakai lain, seluar pendek ke, seluar spendo ke, kita kata tak apalah, bolehlah duduk macam tadi, boleh kira lah. Sebab aurat ni ada aurat yang besar, ada aurat yang kecil, ada aurat yang tersembunyi, ada aurat yang nyata. Aurat besar mana? Iaitu sawatain, kubul dan dubur, itu aurat besar. Dan aurat yang tersembunyi, tu kena jaga benar tu. Kita sendiri pun saja-saja tanpa keperluan tidak digalakkan melihat, tidak digalakkan. Apatah lagi orang lain. Babul ihtiba' fi thawb fi thawbin wahid. Suka tu juga. Ni pun sama je. Babul khamis as-sauda. Ini bab kain selimut hitam. Kain selimut hitam. Macam-macam warna nak menunjukkan boleh. Kalau tidak Nabi SAW tak bagi kepada orang lain. Ini perempuan ini, hadis ni pun kita sudah jumpa dah. Umur dia panjang, Ummu Khalid itu, berkat Nabi SAW tadi. Dan dia pun jaga semua kain itu sampai lama ada dengan dia. Kain yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada dia, dan ini adalah satu keistimewaan. Berapa ditanggung, dipikul dia tu, apa-apanya? Dia budak kah? Ada dua pendapat. Dulu kita sudah jumpa dah. Dulu ada yang mengatakan dia sakit pada masa itu. Orang usung pergi bawa dia pergi. Dia pakai pada Rasulullah SAW. Abli wa akhliqi. Nabi SAW kata, pakailah sampai lusuh dan sampai buruk. Maknanya isyarat dia tidak akan mati dekat-dekat ni. Suruh pakai sampai lusuh sampai buruk. Lama lah dia duduk tangguh, duduk simpan waktu. Duduk simpan waktu, dan umur dia panjang. Sana Nabi SAW kata, sana bagus, cantik ni. Dia sebut begitu. Ini menunjukkan kita dalam menggunakan bahasa, kita campur bahasa lain-lain sikit, tak apa, boleh, good, very good, kita kata. Misalnya comel, beautiful, kita kata jarang-jarang sekali, kita sebut tak apa. Kalau guna bahasa Inggeris ataupun kalau guna bahasa mana-mana pun tak apa, boleh campur sikit-sikit. Sini pun Nabi SAW campur dengan bahasa Habasyah, boleh. Tidak kata kena kecek bahasa tulen, bahasa kita, tak. Nabi SAW dia sudah ajar dah kepada kita caranya macam mana dari segi keterbukaan. Ini cerita pula Nabi SAW pakai khamisah Huraithiyah. Mak Anas ni suruh dia buat pergi, jangan boleh pakai kapal-kapal. Ni makna awal benar lah ni, awal benar. Tak sibui kapal-kapal lah, tak sibui kapal-kapal ni maknanya ni bahal pula. Adakah belum sampai seminggu atau sudah sampai seminggu, selepas tu nak bui benda lain, nak bui makan benda lain tu tak sibui kapal-kapal, jangan bui kapal-kapal lagi.
kena biar Rasulullah dulu buka mulut. Lepas tu baru nak buih benda lain. Tapi seminggu dah sebelum pada tu minum dah susu gaponya. Susu ibu dia tu minum dah. Isap dah. Selepas tu nak bagi benda lain kan. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan tidak. Memang mula-mula lahir dah. Tak buih apa-apa. Dia suruh Rasulullah SAW mula tu. Mula tu. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi yang pertama tu lebih jelas lagi. Sebelum buih apa-apa makanan lain selain daripada susu ibu. Biar Rasulullah tahnik. Ini nak ambil berkat. Dia pun pergi. Rasulullah duduk dalam kebun dia. Ini menunjukkan bahawa mudah sangat yang kadang-kadang orang kita ni buat payah lah. Nak cukur tu tak payah lah. Kena rasmi, kena panggil sekeliling duduk ni. Ada dengan berapa dia? Cicing lah. Cicing lah, garam, gula, asal gulugu, macam-macam ada. Ada pengajian juga kena lah kita. Kadang-kadang kita ayat dah dan tak faham juga. Buat mari lagi, ada lagi yang kita tak payah tahu lah. Nah, ada. Waktu ni wanya muda pula tu. Parah wanya muda. Nak suruh bubuh rambut dalam tu. Anak kata dah. Kalau bubuh rambut dalam ni, dia jadi berat pula rambut tu. Sedangkan kita nak kena timbang rambut tu, waktu ada dalam kitab je. Nak timbang tu, nak timbang lagu mana? Dia bercanggah semua. Tujuannya nak suruh sejuk budak tu. Nak suruh sejuk budak tu. Awak masai ni maknanya ada masai manis. Memang lah tak surat tu. Masai manis ada sepatutnya dalam hidup ni. Pahit getih ada sepatutnya dalam hidup ni. Tak boleh lari dah. Ini mengarut semua tu. Lepas tu secara rasmi dak ni pergi dalam kebun. Pergi dalam kebun dia apa? Kalau tangan kotor je basuh tangan. Pakai gitu. Gitu je mudah. Tak ada kata duduk sekeliling doa khusus. Tak ada. Nak tahnik. Tak ada. Tak ada benda lain. Pada gitu. Ketika itu dia sedang cop ataupun dia sedang menandakan belakang binatang yang dia naik semasa Fatih Makkah tu. Dia tunjuk tanda lah, bagi tanda. Ini menunjukkan tanda binatang itu tak apa. Menandakan binatang itu tak apa. Tanda tu. Kadang-kadang tanda misalnya binatang ni dia sudah disahkan tak apa, sehat, tidak memudaratkan, tidak ada apa-apa kuman yang membahayakan, kita tanda. Tak apa. Boleh. Bab thiyabil khudr. Ini bab kain ataupun pakaian hijau. Sekat itulah nampaknya. Wallahu a'lam.